Hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu nak terangkan bab 2, nutrisi dan teknologi makanan. Yang pertama, kita kena tahu dulu apakah definisi gizi seimbang. Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua 7 kelas makanan yang diperlukan oleh badan individu dalam kuantiti yang betul dalam suatu hidangan. Sekiranya individu itu mengamalkan pemakanan yang tidak mematuhi atau tidak memenuhi kesemua keperluan 7 kelas makanan dalam satu hidangan, iaitu makanan yang tidak seimbang, maka individu itu boleh mengalami malnutrisi. Malnutrisi adalah suatu keadaan di mana kekurangan atau berlebihan mana-mana kelas makanan dalam suatu tempoh yang panjang akan menyebabkan beberapa masalah kesihatan yang disebabkan oleh malnutrisi tersebut. Contoh, goiter, scurvy, marasmus, kwashiorkor dan ricket. Ini contoh keadaan situasi yang berlaku di dalam dunia di mana keadaan malnutrisi itu tidak dapat dikawal akibat kebuluran dan peperangan. Konsep pinggan sihat Malaysia. Apa tu konsep pinggan sihat Malaysia? Konsep pinggan sihat Malaysia ni menggunakan satu kaedah yang kita guna sebut sebagai suku-suku separuh. Apa itu suku-suku separuh? Suku-suku separuh merujuk kepada sukatan kuantiti makanan dalam satu hidangan mengikut ukuran pinggan yang kita makan setiap hari. Seperti dalam gambar yang ditunjukkan dalam slide ni, ini contoh satu pinggan di mana pinggan tersebut kita bahagikan kepada suku-suku separuh. Suku di sini merujuk kepada ukuran 1/4 saiz pinggan yang kita guna untuk makan, di mana setiap ukuran itu dikelaskan mengikut kumpulan makanan tertentu. Contoh, suku pinggan yang pertama mengandungi nasi ataupun apa-apa saja makanan dalam kumpulan karbohidrat. Kemudian, suku yang kedua, 1/4 yang seterusnya, diisi dengan apa-apa makanan dalam kumpulan protein. Manakala separuh, iaitu 1/2 daripada saiz pinggan, diisi dengan makanan dalam kumpulan fiber ataupun serat. Jadi kat situ boleh letak sayur-sayuran serta buah-buahan yang kaya dengan fiber. Okay. Dalam masa yang sama, kita lebihkan separuh pinggan dengan buah-buahan dan sayuran kerana sayur-sayuran dan buah-buahan juga kaya dengan vitamin dan mineral. Aplikasi konsep pinggan sihat Malaysia dalam kehidupan harian. Yang pertama, dalam setiap hidangan utama, kita kena makan 3 hidangan utama yang sihat dalam tempoh satu hari. 3 hidangan utama itu ialah sarapan pagi, breakfast. Kedua ialah makan tengah hari, lunch. Dan yang ketiga, makan malam iaitu dinner. Di antara waktu makan, antara waktu makan ni dimaksudkan sebagai selang masa antara waktu makan utama tadi. Contoh, katakan awak dah breakfast, nak tunggu lunch, awak ada rasa lapar, ada rasa craving. Masa tu awak boleh ambil 1 atau 2 snack sihat. Sama juga, sementara awak nak tunggu makan malam, antara waktu lunch dengan waktu makan malam, awak ada rasa lapar, craving nak makan. Boleh ambil 1 atau 2 snack sihat. Apa contoh snack sihat? Snack sihat ni contohnya ialah buah
buah-buahan. Contohnya awak makan sebiji buah apple, sebiji buah orange atau 2 biji buah orange, 1 cup yogurt yang low fat punya. Itu contoh snack sihat. Ataupun awak makan salad ke, carrot ke, yang raw punya, yang bukan makanan yang diproses, itu ialah snack sihat. Lebihkan pemakanan makanan yang berbijirin kerana makanan berbijirin menyebabkan kita cepat kenyang di samping mengandungi banyak fiber ataupun serat yang baik untuk kesihatan usus kita. Jika anda makan makanan yang berbijirin itu lebih banyak dari biasa, pastikan anda minum air yang mencukupi. Kurangkan makanan bergoreng dan bersantan dalam masakan. Kemudian, makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap berbanding daripada makanan yang dibeli atau yang sudah diproses di pasaran. Okay, itu tentang pemakanan. Bila kita nak pastikan kita makan makanan sihat, kita kena tahu juga nilai kalori makanan yang kita makan. Nilai kalori. Apakah itu nilai kalori? Okay, nilai kalori ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan dengan lengkap. Tenaga yang dibebaskan oleh pengoksidaan atau pembakaran makanan lazimnya diukur dalam unit kalori, kilokalori, joule atau kilojoule. 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. Ini sangat penting bila melibatkan pengiraan jumlah kalori dalam makanan. Jadi kita kena tahu nilai bagi setiap unit kalori makanan apabila kita tukarkan dia kepada joule. 1 kilokalori bersamaan dengan 4,200 joule bersamaan dengan 4.2 kilojoule. Jadi, unit SI bagi nilai kalori ialah joule per kilogram. Untuk mengukur nilai kalori dalam makanan, kita mestilah menggunakan satu alat radas yang dikenal sebagai kalorimeter boom seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah dalam PowerPoint. Berikut adalah jadual 2.1 yang menunjukkan nilai kalori bagi 3 kelas makanan utama iaitu karbohidrat, lemak dan protein. Untuk karbohidrat, nilai kalorinya ialah 16.7 kilojoule bagi setiap 1 gram sampel makanan dalam kumpulan karbohidrat. Untuk lemak, nilai kalorinya ialah 37.6 kilojoule bagi setiap 1 gram sampel makanan lemak. Untuk protein pula ialah 16.7 kilojoule bagi setiap 1 gram sampel makanan untuk protein. Okay, ini ialah contoh beberapa jenis makanan yang berbeza di mana bila kita ukur nilai kalorinya, kita dapati setiap makanan tersebut mengandungi gabungan komposisi beberapa kumpulan makanan yang berbeza. Contoh, untuk gula. Untuk gula, 100% mengandungi kumpulan karbohidrat. Untuk daging, terdiri daripada 69% air, 18% protein dan 13% lemak. Untuk minyak sawit, 100% lemak tumbuhan. Lemak tak tepung. Okay. Manakala untuk beras, terdiri daripada gabungan komposisinya 14% air,
8% protein, 2% lemak dan selebihnya 76% karbohidrat. Jadual 2.2 menunjukkan beberapa contoh sumber makanan daripada kelas makanan yang berbeza dan anggaran nilai kalorinya. Kalau dirujuk daripada jadual tersebut, untuk nasi, nilai kalorinya untuk setiap 1 gram ialah 15.04 kilojoule. Diikuti dengan roti putih 10.60 kilojoule bagi setiap 1 gram, gula kasar 16.50 kilojoule bagi setiap 1 gram. Okay. Begitu juga untuk lemak, contoh sumber makanan dalam kelas lemak ialah minyak sawit, iaitu nilai kalorinya 38 kilojoule bagi setiap 1 gram minyak sawit. Untuk mentega, nilai kalorinya 31.20 kilojoule bagi setiap 1 gram mentega. Untuk protein, contohnya daging ayam, 8.27 kilojoule bagi setiap 1 gram ayam. Dan untuk daging lembu, nilai kalorinya ialah 13.11 kilojoule bagi setiap 1 gram daging lembu. Contoh pelawas ataupun fiber ataupun serat. Nama lain dia kita boleh guna pelawas. Sumber contohnya ialah sayur kobis. Nilai kalori bagi sayur kobis ialah 0.34 kilojoule bagi setiap 1 gram kobis. Untuk timun, nilai kalorinya ialah 0.55 kilojoule bagi setiap 1 gram timun. Okey, jelas? Apakah kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu? Selain mengamalkan gizi seimbang, jumlah kalori dalam setiap hidangan seharusnya menepati keperluan kalori individu untuk mengekalkan kesihatan. So, macam mana kita nak tentukan individu itu mengambil jumlah kalori yang betul untuk diri dia? Okay, dia bergantung pada beberapa keadaan. Yang pertama ialah faktor kesihatan. Individu yang sihat memerlukan kalori kurang berbanding individu yang sakit. Individu yang sakit perlu mengambil lebih kalori supaya dia dapat cepat sembuh dari penyakit dia. Kemudian faktor yang kedua, jantina, lelaki dengan perempuan. Keperluan kalori bagi individu yang berlainan jantina juga adalah tidak sama. Untuk lelaki, nilai kalori yang diperlukan setiap hari berbeza, iaitu lebih banyak berbanding nilai kalori bagi perempuan. Kerana tubuh badan lelaki dia terdiri daripada otot. Jumlah otot dia lebih banyak daripada perempuan. Jadi keperluan kalori bagi lelaki lebih banyak berbanding perempuan. Usia ataupun umur. Kanak-kanak yang sedang membesar memerlukan nilai kalori yang lebih banyak berbanding dengan orang dewasa. Kemudian faktor seterusnya ialah persekitaran ataupun iklim tempat dia tinggal. Individu yang tinggal di tempat yang sejuk memerlukan nilai kalori yang lebih banyak berbanding individu yang tinggal di kawasan yang panas. Ini kerana di kawasan tempat sejuk, individu yang tinggal di situ memerlukan tenaga haba yang banyak untuk mengatasi suhu sejuk di kawasan tempat tinggalnya. Jadi keperluan kalori yang diperlukan adalah berlebihan, lebih banyak berbanding dengan individu yang tinggal di kawasan tropika seperti kita. Okey. Kemudian faktor seterusnya ialah individu yang aktiviti. Faktor aktiviti kehidupan seseorang individu lah.
untuk individu yang bekerja berat, bekerja di kawasan pembinaan yang perlu mengangkat banyak barang yang besar, yang banyak memerlukan tenaga, individu itu memerlukan lebih kalori berbanding dengan individu yang bekerja di kawasan ataupun di dalam pejabat yang yang memerlukan kurang tenaga berbanding dengan individu yang melakukan kerja berat. Sama juga dengan aktiviti bersukan. Individu yang aktif bersukan memerlukan nilai kalori yang besar dalam setiap hidangannya berbanding dengan individu yang tidak aktif bersukan. Jumlah pengambilan kalori yang tidak menepati keperluan individu yang mana cikgu bagi tahu tadi akan memberi kesan yang sangat besar terhadap kesihatan. Okay. Amalan pemakanan yang tidak sihat, contohnya makan pada waktu yang tidak betul ataupun makan pada waktu yang tidak tetap juga boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti malnutrisi, obesiti, anorexia nervosa, arteriosklerosis, diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, trombosis, stroke, serangan penyakit jantung dan penyakit jantung. Berikut adalah senarai masalah kesihatan dengan punca dan kesannya. Okay, contoh penyakit obesiti. Okay, obesiti ni biasanya kalau kita gunakan bahasa kasarnya ialah kegemukan. Okay. Apakah puncanya? Okay, punca obesiti ialah pengambilan makanan yang tinggi nilai kalori secara berlebihan untuk suatu jangka masa yang panjang. Maknanya bukanlah dia makan seminggu dia terus dapat obesiti. Mungkin dia mengambil masa beberapa bulan atau beberapa tahun. Okay, apakah kesan obesiti terhadap kesihatan badan? Okay, dia akan menyebabkan risiko terhadap diabetes mellitus, arteriosklerosis dan tekanan darah tinggi. Kalau sebut diabetes mellitus, itu ialah penyakit kencing manis. Okay. Anorexia nervosa adalah berpunca daripada keengganan seseorang individu untuk makan kerana masalah psikologi dan mental. Okay. Untuk anorexia nervosa, dia melibatkan kesihatan mental juga. Di mana individu itu takut untuk makan kerana risau naik berat badan. Dia tengok cermin, dia nampak dia gemuk. Dia rasa kegemukan itu adalah sesuatu yang bodoh bagi diri dia. Jadi dia perlu mengurangkan makan. Individu yang mengalami anorexia nervosa dengan sendirinya akan mendapat rasa trauma dan tak nak makan. Jadi apa kesan dia ialah malnutrisi yang keterlaluan di mana ia boleh membawa maut. Jadi biasanya individu yang anorexia nervosa ni perlu dirawat secara psikologi dan juga terapi. Okay. Untuk masalah seterusnya ialah arteriosklerosis. Okay. Arteriosklerosis ialah pemendapan kolesterol pada dinding arteri. Okay. Bila berlaku pemendapan kolesterol ini, dia akan menyebabkan lumen arteri menjadi semakin sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Kesan yang semakin kiranya tidak diatasi dengan segera, dia akan meningkatkan risiko terhadap individu itu untuk mengalami penyakit jantung dan stroke. Okay. Diabetes mellitus. Okay. Diabetes mellitus ialah keadaan di mana individu itu mengambil makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula dalam satu tempoh masa yang panjang. Ini menyebabkan
penglihatan dan kesihatan ginjal serta sistem saraf mereka akan semakin terjejas dan antara simptomnya luka lambat sembuh. Akhir sekali ialah masalah tekanan darah tinggi. Okay. Tekanan darah tinggi berpunca apabila individu mengambil makanan tinggi kandungan garam untuk jangka masa yang panjang. Okay. Kesannya ialah risiko penyakit jantung dan strok akan semakin meningkat. Berdasarkan pada situasi di mana negara kita terdiri daripada pelbagai bangsa. Jadi kita ada banyak makanan yang sedap-sedap kerana budaya di rakyat negara kita yang pelbagai kaum. Okay. Oleh itu, corak pemakanan masyarakat di Malaysia sebenarnya memberi impak kepada risiko terhadap kesihatan. Salah satu puncanya ialah corak pemakanan. Biasanya rakyat Malaysia suka makan tak ikut waktu yang tetap kerana banyak kedai makanan yang dibuka 24 jam. Okay. Contohnya macam di Malaysia, kita ada banyak restoran makanan segera yang beroperasi sepanjang masa selain daripada kedai mamak. Rajah 2.6 yang cikgu tunjukkan di sini adalah menunjukkan satu situasi di mana menunjukkan corak pemakanan rakyat di Malaysia dan kesan makanan segera dan makanan rapuh ke atas kesihatan. Okay. Kalau tanya makanan segera, apa contoh makanan segera? Makanan segera ni contoh dia macam McDonald's, KFC, Mary Brown, Domino Pizza, Pizza Hut, A&W, ada macam-macam makanan segera yang ada dalam market, dalam pasaran. Kalau sebut makanan rapuh ialah makanan ringan yang mengandungi banyak bahan kimia, tinggi kandungan garam, gula dan MSG. Makanan rapuh tidak mengenyangkan. Jadi, makanan rapuh perlu dimakan dengan kuantiti yang banyak baru kita rasa kenyang. Bila makan makanan rapuh yang banyak, maka terdapatlah banyak kesan dia. Okay. Cuba kita tengok. Yang pertama, dalam makanan segera dan makanan rapuh, ada tinggi kandungan gula. Gula menyebabkan obesiti, kerosakan gigi, peningkatan risiko awal terhadap kencing manis pada usia yang muda. Dalam makanan segera dan makanan rapuh juga, tinggi kandungan pewarna dan pemanis tiruan. Kerana pewarna dan pemanis tiruan menambahkan rasa sedap dan warna yang menarik terhadap makanan. Apakah kesan bahan tersebut? Kesannya ialah menyebabkan kanser, kemandulan, kencing manis serta kerosakan hati dan ginjal. Dalam makanan rapuh dan juga makanan segera tinggi kandungan garamnya. Sebab tu makanan itu rasa sangat sedap. Kandungan garam yang berlebihan menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung serta kerosakan ginjal. Dalam minuman, bila kita makan KFC ke McD, kita akan dapat minuman. Minuman itu kita panggil sebagai minuman ringan, minuman berkarbonat ataupun minuman bergas. Dalam minuman tersebut mengandungi kafein. Okay, kafein ini menyebabkan masalah sukar untuk tidur, kerisauan atau anxiety dan ketagihan, addiction. That's why bila minum ni rasa sedap, you nak minum lagi banyak-banyak. Okay. Seterusnya, sebenarnya untuk makanan segera dan makanan rapuh,
tiada kandungan makanan yang berkhasiat. Jadi awak hanya dapat rasa sedap dan kenyang saja kerana kebanyakan makanan ini sudah diproses. Makanan yang diproses mengandungi kurang nutrisi berbanding dengan makanan yang segar dan diproses sendiri di rumah. Jadi untuk topik 2.1 sampai setakat di sini sahaja. So cikgu harap kamu dapat sedikit sebanyak ilmu daripada penerangan. Sekiranya ada soalan, boleh bertanya dengan cikgu melalui Telegram ataupun boleh juga melalui WhatsApp secara personal. Okay. Dan cikgu harap selepas kamu menonton video ini, kamu dapat menjawab soalan-soalan yang cikgu akan berikan selepas. So sampai sini saja. Bye.